Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera keluarga MBB. Hari ini tips simple sahaja, lebih kepada reminder lah kenapa kita dalam MBB kita tak praktis makan bubur. Makan bersulam bermaksud kita makan sambil minum air dan juga kita hirup sup semasa kita makan. Okey, baik, saya jelaskan ya. Iklan dulu. Tahu tak, kita punya apps MBB Ambassador tu yang kita guna untuk dapatkan pembelian jimat 10% dengan cashback sekali. Tahu tak, dia boleh guna untuk generate kita punya side income tau. Uish, bukan sikit, ada yang dah generate sehingga RM4,000 sebulan. Kalau nak tahu cara macam mana nak buat income dengan produk MBB, selain daripada kita bantu orang, kita bantu diri sendiri juga, kita punya ekonomi, boleh contact Dietech masing-masing ya. Baik, kita sambung semula kepada tips kita tadi. Mengapa dalam MBB ni kita tak galakkan untuk hirup sup semasa kita tengah makan, ataupun makan bubur, ataupun makan bersulap? Dia ada reason dia dekat sini. Kalau kita ada masalah SIBO, iaitu masalah gas lah, atau kalau dekat orang Melayu ni panggil masalah angin lah. Masalah angin, ini menyebabkan badan kita terperangkap dalam mood lawan atau lari, ataupun yang ini dipanggil sympathetic dominant lah, saya tulis SD. Yang ni mana saya explain dah dalam video sebelum ni, sympathetic dominant. So apa yang akan berlaku, kita akan LES kita akan dalam keadaan relax. LES ni atas ni dia relax, mudah untuk berlakunya reflux, dan bawah ni pyloric sphincter. Ni orang tahu, atas ni orang dah tahu lah, memang popular. LES lower esophageal sphincter, satu di bawah ni pyloric sphincter, PS. Saya tulis PS. Okey. PS kita akan tutup. Okey. So kita tahu bila LES kita relax, ke atas ni dia mudah untuk berlakunya masalah acid reflux. So kalau kawasan bawah ni pyloric sphincter kita tutup pula, ini akan mudah berlakunya masalah dyspepsia ataupun makanan tak hadam. Ini kita boleh tengok kalau orang tu masalah dia angin teruk sangat kan. Dia makan apa saja dalam 6 jam tu, kalau dia makan nasi 6 jam lepas tu dia muntah, keluar balik nasi seketul-seketul, tak proses langsung. Ini disebabkan oleh masalah dyspepsia, disebabkan oleh masalah gas angin juga. Saya explain bagaimana perkara ni berlaku. Okey, ini adalah kita punya acid perut. Acid perut kita ni sepatutnya pH dia adalah pada 1 hingga ke 3. Maksud dia betul-betul acidic. Tapi kan kalau orang yang ada masalah SIBO ni, pH dia selalunya akan main dalam range 2 ke 4, ataupun kalau dia teruk memang berangi sangat 3 ke 5. Tetap acidic, cuma dia kurang acidic pada paras normal. Okey. So apabila saja acid, dia katanya pH 3 ke 5 ni. Okey. Pyloric sphincter ni akan tak buka banyak tau. Dia akan tutup rapat, menyebabkan berlakunya peningkatan gastric juice kita akan makin lama makin banyak. Gastric juice banyak. Okey. Gastric juice kita ni bukan hydrochloric acid sahaja. Orang ingat acid perut. Tak, bukan. Dia combination pelbagai benda yang terutamanya air lah. H2O ni cukup banyak lah dalam ni. Dia peratusan terbesar adalah air lah. Lepas tu digestive enzyme, enzim penghadaman seperti protease, pepsin, pepsinogen, benda-benda tu. Lepas tu satu lagi adalah hydrochloric acid lah. Hydrochloric acid. Okey. So bila kita makan benda cair dalam keadaan macam ni kan, dan perut macam ni kan, perut banyak angin apa semua, bila kita makan benda banyak cair, LES ni akan lagi relax. Sebab hukum dia tubuh badan ni adalah, jika berlakunya penurunan lagi kita punya gastric juice punya kepekatan acidity, penurunan acidity, hukum dia adalah LES kita makin lama akan makin relax. LES akan makin relax, memudahkan untuk sendawa ataupun muntah.
Yang ini hukum dia, kita tak boleh lawan hukum ni. Okey, baik. Jika kita makan benda macam bubur, kita makan bubur sup ke apa semua kan. Okey. Apa yang akan berlaku adalah kita menambah cecair dalam asid hidroklorik ni. So saya buat color biru. Ni kata moy lah. Moy. Kita tambah lagi dia punya kita tambah dia punya kecairan gastric juice tu, acidity dia tu. So LES kita atas ni akan makin relax. Bila makin relax, dia mudah untuk muntah, mudah untuk berlaku acid reflux, dan itu je ceritanya. Okey, itu satu untuk kawasan atas. Untuk bawah, kawasan bawah tu pula, pyloric sphincter, apa yang akan berlaku pada pyloric sphincter pula adalah dia akan mengucup. Bila dia mengucup, dia akan menyebabkan gastric juice kita susah untuk dialirkan keluar. Bila susah nak dialirkan keluar lagi, dia menambah tekanan dekat kita punya perut, bagi kita LES kita lagi relax, memudahkan kita untuk berlakunya acid reflux ataupun muntah. Sebab tu kita tak makan. Bagi pengguna awal-awal, bagi pengguna biasa ni, awal-awal guna macam sekotak 2 kotak offline ni, baru lagi nak belajar MBB, kita tak bagi dia makan bubur, kita tak bagi dia minum sup, hirup sup masa makan. Lepas tu kita tak bagi dia makan bersulam. Kita tak benarkan benda ni. Sebab kita tahu, daripada pengalaman saya, benda-benda tu akan terjadi. Dia akan jadi muntah, dia akan jadi acid reflux. Lepas tu perut dia rasa tak selesa berjam-jam, dan bila dia muntah, keluar balik apa yang dia makan tadi. Nampak tak proses langsung pun. So cara untuk selesaikan masalah ni mudah sahaja. Seperti biasa, kita kena solve problem paling utama, iaitu SIBO ni lah. SIBO ni kita kena selesaikan masalah ni. Nak selesaikan masalah SIBO seperti biasa, Half-I Plus dan produk lain, produk MBB lain. Lepas tu, dan praktis untuk makan bagi betul. Yang ni kena hantar gambar apa semua, kena belajar slow lah. Benda ni agak rumit, dia proses pembelajaran hari-hari. Lepas tu dah okey, kita tambah exercise sekali, sebab ini akan sangat-sangat membantu. Yang ni Tuan Rasman kita boleh bantu untuk ajar satu-satu. Okey, lepas tu untuk tips yang perlu kita praktis harian untuk memudahkan badan kita sentiasa relax. Sebelum makan, 15 minit sebelum makan, penting untuk kita minum air dulu. Air manis lah. Nak air ais pun tak ada masalah. Cuma macam Horlicks, Nescafe ataupun benda bersusu, benda yang ada krema ni tak boleh lah. Macam air sirap tu boleh lah, tak ada masalah. Selepas tu kita urut kawasan yang kebas, keras, lenguh, sakit. Yang ni untuk trigger kita punya autonomic nervous system kita supaya kembali kepada parasympathetic, iaitu rest and digest, dan ini memudahkan untuk kita sendawa juga. Okey, sedikit penambahan. Sebab apa kita minum air dahulu? Dan kita faham dia punya, perlu kita faham benda ni. Sebab kita tak mau kita beramal tanpa kita tahu reason ni, macam bodoh lah pula kan. Okey, so bila kita minum air, dia akan cairkan kita punya kepekatan asid perut, dan kita tahu dia akan bagi LES kita relax. Senang untuk kita sendawa dahulu sebelum makan tu, bagi bawa keluar gas, keluarkan gas. Dah nafas dah lawas, badan dah masuk sympathetic dominant, perut boleh function normal, baru kita makan. Acidity kita akan kembali normal time tu. Lagi satu, orang akan tanya, kenapa air manis? Air lain tak boleh ke? Air lain boleh, cuma air manis akan bantu untuk otak kita release endorphin, dan bantu untuk kita masuk sympathetic dominant, rest and digest ni lebih cepat. Sebab tu kita minum air manis. Faham lah? Lepas tu kita tekan kawasan keras, lenguh, sakit. Ini untuk trigger kita punya autonomic nervous system kita masuk kepada sympathetic dominant, rest and digest, memudahkan kita lebih mudah untuk sendawa sampai nafas rasa lawas, badan dah stable balik, acidity perut kita dah back to normal, dan baru kita makan, baru kita boleh makan banyak, dan kita boleh makan banyak. Lepas tu, dan kita rasa puas dan kenyang. Ini penting lah. So saya rasa
Ini sahaja tips untuk ini, pendek, nice, short and simple sahaja, no? Okey, baik, itu sahaja semua untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.